Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada penyelia yang saya hormati dan saya kasihi, iaitu Puan Anis binti Zakaria. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang refleksi kendiri mingguan saya. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Bakri, bernombor matrik 187400. Saya mengambil program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Sebagaimana yang sedia maklum, pihak urus setiap latihan mengajar industri telah memberi arahan kepada guru pelatih untuk menyediakan refleksi kendiri mingguan selama 10 minggu. Jadinya, untuk sesi pembentangan pada kali ini, disebabkan masa yang agak terhad, saya telah memilih beberapa minggu untuk saya bentangkan, iaitu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, saya telah mengambil minggu yang kedua, dan selepas Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, saya mengambil minggu yang ke-9. Okay, saya akan mulakan sesi pembentangan saya. Sementara tadi saya telah memperkenalkan diri saya. Untuk aspek yang difokuskan dalam laporan refleksi ini terdapat 4 aspek, iaitu yang pertama, pengajaran dan pembelajaran, yang kedua, co-curriculum, yang ketiga, interaksi sosial, yang keempat, hal-hal lain. Untuk sesi pembentangan ini saya telah mengambil aspek pengajaran dan pembelajaran. Okey, saya teruskan kepada minggu yang akan saya bentangkan. Untuk secara terperinci tentang refleksi mingguan saya secara keseluruhan, boleh rujuk kepada laporan bertulis refleksi kendiri mingguan saya yang telah saya kepilkan. Okey, saya teruskan kepada minggu yang kedua, iaitu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Okay. Guru pelatih telah diberikan jadual kelas, takwim sekolah, silibus pengajaran dan bahan pengajaran yang lain. Kelas yang perlu diajar adalah kelas pelajar diploma semester 3 pada hari Isnin, iaitu mengajar kursus Fashion Showcase. Kelas pelajar diploma semester 1 pada hari Selasa, iaitu mengajar kursus Pattern Making, dan kelas pelajar sijil semester 1 pada hari Rabu, iaitu mengajar kursus pakaian tidur pada minggu tersebut. Untuk kelas Diploma semester 3, guru pelatih mengajar tentang subtopik merancang, menjalankan dan menguruskan acara pertunjukan fashion. Dan untuk kelas sijil semester 1, guru pelatih mengajar subtopik menjalankan aktiviti mendraft pola untuk pajama. Okay. Untuk persediaan pada hari Isnin, tiada isu yang dibincangkan kerana pelajar mampu untuk mengikut arahan yang diberikan oleh guru pelatih. Untuk set induksi, isunya guru pelatih tidak memberikan set induksi yang sempurna kepada para pelajar. Untuk proses P dan P, isu pertama, guru pelatih merasakan bahawa tidak kesemua pelajar mempunyai kefahaman secara terperinci atau mendalam tentang bagaimana untuk memasukkan maklumat di dalam dokumen yang perlu dihasilkan. Okey, untuk isu yang kedua, terdapat beberapa pelajar yang tidak membuat tugasan berkumpulan yang diberikan. Untuk alat atau bahan bantu mengajar, isunya para pelajar mempunyai masalah capaian internet yang memuaskan. Untuk hubungan dengan pelajar, guru pelatih dan pelajar dapat berkomunikasi dengan baik sekiranya terdapat sebarang masalah. Ini untuk minggu yang kedua, untuk hari Isnin. Untuk hari Rabu pula, persediaan isu pertama masih terdapat pelajar yang menggunakan alatan dan bahan pelajaran lain semasa proses pembelajaran amali dijalankan. Untuk isu yang kedua, guru pelatih tidak menerapkan elemen keselamatan kepada para pelajar. Untuk set induksi, isunya guru pelatih tidak memberikan set induksi yang sempurna kepada para pelajar. Untuk proses P dan P, isu pertama, guru tidak merujuk rubrik penilaian untuk menilai hasil kerja bagi setiap pelajar, khususnya untuk pembelajaran amali. Untuk isu yang kedua, guru tidak memantau secara keseluruhan proses mendraft pola bagi setiap pelajar. Untuk alat dan bahan bantu mengajar, isunya masih terdapat pelajar yang tidak mempunyai alatan dan bahan yang mencukupi untuk mendraft pola dengan baik. Hubungan dengan pelajar tiada isu yang dibincangkan kerana pelajar dan guru berupaya berinteraksi dengan sangat baik. Untuk hari Selasa, tiada kelas yang diadakan sebab pelajar diploma semester 1 mempunyai program dengan agensi luar, iaitu yang membuatkan mereka perlu berada di luar untuk menjalankan program tersebut. Okay, kita teruskan kepada minggu selepas Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, iaitu saya telah mengambil minggu yang ke-9. Okey, saya teruskan. Negara telah berada pada fasa
Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Oleh itu, sebahagian pelajar masih perlu berada di rumah kerana belum dibenarkan hadir ke sekolah. Antara pelajar yang belum perlu hadir ke sekolah adalah pelajar diploma semester 1 dan pelajar sijil semester 1. Jadi mereka hanya melakukan pembelajaran secara dalam talian yang diarahkan oleh guru pelatih. Untuk pelajar diploma semester 3 dengan pelajar sijil semester 3 dia perlu hadir ke sekolah seperti biasa. Okey, kita teruskan. Persediaan dari segi fizikal dan mental amat penting untuk seorang guru dalam melayani karenah pelajar kerana ada sebahagian pelajar yang mempunyai masalah mengenai capaian internet yang baik. Oleh itu, guru pelatih harus memikirkan kaedah yang sesuai agar pelajar kekal mempunyai akses terhadap proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ketika ia dilaksanakan. Okey, kita teruskan pada hari Isnin. Persediaannya, hari tersebut merupakan hari penyeliaan bersama guru pembimbing iaitu Puan Azlin Fariza. Kelas yang dipilih untuk diselia merupakan kelas 2 divisi iaitu pelajar diploma semester 3. Berkaitan kursus yang sememangnya diajar iaitu Fashion Showcase. Tajuk yang diajar merupakan subtopik Fashion Showcase. Untuk pelajar diploma semester 3, pelajar dibolehkan ke sekolah untuk bersekolah. Jadi oleh itu guru pelatih telah meminta kebenaran untuk menggunakan bilik audio ataupun video di sebelah perpustakaan untuk mengadakan kelas. Disebabkan tempat tersebut agak kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Untuk set induksi, kita teruskan kepada set induksi. Guru pelatih berupaya menjana pengetahuan sedia ada pelajar untuk menyatakan tajuk yang bakal dipelajari melalui video berdurasi pendek. Isunya, guru pelatih tidak menyempurnakan pengajaran dalam mencetuskan pemikiran pelajar untuk menyatakan kepentingan mempelajari tentang pelajaran pada hari tersebut. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu tersebut, guru pelatih harus memberi analogi yang dapat merangsang kepentingan pelajar mempelajari tajuk pelajaran pada hari tersebut. Okey, kita teruskan kepada proses P dan P. Guru pelatih masih dapat mengawal suasana kelas dengan mengadakan aktiviti berkumpulan yang memerlukan pelajar untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing. Nilai yang dapat diterapkan adalah nilai kerjasama dan bertanggungjawab kerana semua ahli kumpulan akan menyumbang idea dan pendapat masing-masing. Untuk isunya, masih terdapat pelajar yang kurang memberi fokus walaupun berada dalam suasana yang kondusif. Fokus pelajar terganggu disebabkan mereka mempunyai gadget di hujung jari mereka. Cadangan penambahbaikan untuk isu tersebut, guru pelatih harus meminta pelajar agar meletakkan telefon bimbit di sisi mereka apabila perlu digunakan untuk mengakses maklumat untuk aktiviti pembelajaran. Barulah pelajar dibolehkan menggunakan gadget mereka. Untuk alat dan bahan bantu mengajar, guru pelatih cekap dalam menggunakan perancangan dalam menguruskan perancangan lokasi yang strategik untuk mengadakan kelas. Bahan dan alatan yang digunakan dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang sesuatu pengajaran. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Padlet dan Mentimeter. Pelajar sangat tertuju ketika menggunakan aplikasi tersebut. Okey, kita teruskan pada hari Rabu pula. Untuk persediaan, guru pelatih akan diselia oleh Puan Anis binti Zakaria selaku penyelia meja. Kelas yang telah diambil adalah 1 SBM iaitu pelajar sijil semester 1. Kursus yang diajar adalah pakaian tidur. Tajuk yang diajar adalah pajama. Guru pelatih berupaya menggunakan aplikasi dalam pembelajaran untuk berhubung dengan pelajar iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Meet kerana pelajar semester 1 belum dibolehkan untuk hadir ke sekolah disebabkan PKPP belum berakhir. Dan memandangkan penyelia hanya perlu menyelia secara dalam talian, justru ia memudahkan lagi proses penilaian tersebut dilakukan. Okey, untuk set induksi, guru pelatih mampu mengintegrasikan teknologi dan komunikasi di dalam pengajaran bersemuka secara dalam talian. Guru pelatih telah menggunakan video set induksi berbentuk animasi untuk merangsang minat pelajar supaya timbul elemen keseronokan ketika belajar. Untuk isunya pula, jaringan internet yang lemah membuatkan penyeliaan kelas secara dalam talian agak terbatas dan mengganggu
kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu tersebut, guru pelatih harus diselia untuk hari yang lain. Guru harus mencari hari yang sesuai dan lokasi capaian internet yang sesuai untuk dilakukan proses penyeliaan. Untuk proses P dan P pula, isu pertama, guru pelatih tidak memberikan elemen penegasan di dalam pengajaran. Guru pelatih hanya memberi jawapan yang sebenar kepada pelajar tanpa menghuraikan atau mencerakinkan maklumat tersebut agar pengetahuan pelajar menjadi lebih mendalam. Untuk isu yang kedua pula, guru pelatih tidak menerapkan nilai murni yang dapat diaplikasikan. Guru pelatih tidak menerapkan nilai murni yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian pelajar. Okey, untuk isu yang ketiga, jaringan komunikasi yang lemah menyebabkan pengajaran menjadi terganggu dan pelajar tidak memahami isi pelajaran dengan baik. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu yang pertama, guru pelatih harus menyatakan kembali jawapan kepada persoalan tersebut dengan intonasi dan nada yang jelas dan padat agar pelajar mengetahui akan kepentingan elemen yang ditegaskan itu. Selain itu, guru pelatih juga memberikan persoalan yang menjana pemikiran pelajar agar dapat berfikir secara mencapai. Cadangan penambahbaikan untuk isu yang kedua, guru pelatih perlu menerapkan nilai murni kerana ia penting agar pelajar dapat mengaplikasikan nilai tersebut di dalam kehidupan seharian mereka. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu yang ketiga, guru pelatih harus mencari lokasi yang strategik sekiranya ingin mengadakan pembelajaran bersemuka secara dalam talian kerana ia memerlukan jaringan internet yang bagus untuk membolehkan pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk alat dan bahan bantu mengajar, guru pelatih berupaya menggabungkan semua alatan dan bahan yang membolehkan pelajar mempelajari sesuatu pembelajaran dengan baik. Untuk isu yang pertama, masalah capaian internet yang kurang memberangsangkan menyebabkan terganggunya kelancaran proses pengajaran. Untuk isu yang kedua pula, guru pelatih tidak mempunyai rancangan sandaran yang dapat membantu kelancaran sesuatu proses pengajaran sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu yang pertama, jaringan komunikasi secara maya yang baik amat penting bagi memastikan kelancaran sesuatu pengajaran. Untuk cadangan penambahbaikan untuk isu yang kedua, guru pelatih harus mempunyai rancangan sandaran supaya sekiranya berlakunya sebarang masalah, guru pelatih tidak panik, lantas dapat menggunakan rancangan tersebut agar proses pengajaran berjalan dengan sempurna dan lancar. Untuk hubungan dengan pelajar pula, pelajar sangat memberikan kerjasama ketika guru pelatih dinilai untuk teori bagi kedua-dua kelas, iaitu kelas diploma semester 3 dengan sijil semester 1. Walaupun terdapat kekurangan dari segi komunikasi jarak jauh dengan pelajar sijil semester 1, guru pelatih harus berupaya berinteraksi dengan pelajar dengan baik walaupun muncul beberapa masalah komunikasi ketika proses pengajaran. Okey, kesimpulan pula kita teruskan kepada lampiran. Ini adalah lampiran mengenai gambar latihan mengajar sebelum perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Ini pula merupakan lampiran gambar untuk latihan mengajar industri selepas perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Okey, kita teruskan kepada kesimpulan pula. Secara keseluruhan, guru pelatih telah mendapat pelbagai disiplin ilmu yang baru, termasuklah guru pelatih harus menerapkan elemen keselamatan dan nilai murni dalam sesi pengajaran yang bakal dilaksanakan. Hal ini penting agar para pelajar sentiasa bersedia dengan setiap pengajaran yang bakal diajar. Selain itu, guru pelatih juga telah mempelajari sesuatu yang baru, iaitu mempelajari tentang merangka dokumen WIM untuk diberikan kepada pelajar. Dokumen WIM adalah Written Instructional Material yang penting untuk pelajar seperti college vocational dan pelajar politeknik. Ia merupakan dokumen yang hanya digunakan oleh sekolah yang bersifat praktikal. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, terdapat 7 aspek yang perlu dihasilkan bagi dokumen WIM yang melibatkan teori dan amali. Oleh yang demikian, guru pelatih harus mampu mengetahui organisasi pembelajaran baharu yang belum pernah dipelajari sebelum ini. Selain itu juga, guru pelatih mengetahui kaedah mengendalikan pembelajaran secara dalam talian.
Semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, semua aktiviti terpaksa dilakukan di rumah sahaja. Oleh itu, guru pelatih didedahkan dengan pengalaman yang baru yang belum pernah berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh yang demikian, guru pelatih telah memilih alternatif untuk melakukan pembelajaran secara dalam talian yang memerlukan akses teknologi yang baik untuk melaksanakannya. Pelbagai aplikasi yang telah digunakan oleh guru pelatih untuk menerapkan elemen teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran agar pelajar dapat belajar menggunakan teknologi untuk kebaikan. Antara aplikasi yang telah digunakan termasuklah Edmodo, Padlet, Zoom, Google Meet dan banyak lagi. Kita teruskan kepada cadangan. Secara keseluruhan, sepanjang guru pelatih menjalani latihan mengajar industri, terdapat beberapa penambahbaikan yang dapat dilakukan secara keseluruhan. Antaranya ialah penerapan elemen set induksi di dalam pembelajaran. Berdasarkan keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilakukan, guru pelatih cenderung untuk mengabaikan penerapan set induksi dalam proses pengajaran. Set induksi sangat penting dalam proses pengajaran untuk memberikan pengenalan awal berkaitan tajuk yang bakal diajar. Ia juga penting bagi memupuk semangat pelajar untuk menimba sesuatu ilmu yang baru. Seterusnya, apabila melibatkan pembelajaran amali, guru pelatih perlu memantau langkah demi langkah tentang perkara yang pelajar lakukan. Hal ini bertepatan dengan sekolah yang guru pelatih menjalani latihan mengajar kerana sekolah tersebut bersifat praktikal. Elemen pemantauan sangat penting agar guru pelatih mengetahui akan kebolehan dan kelemahan pelajar pada bahagian-bahagian pembelajaran tertentu. Tambahan lagi, penerapan nilai murni sangat penting untuk dimasukkan dalam proses pengajaran. Hal ini kerana terdapat majoriti masyarakat zaman sekarang, terutamanya remaja, hilangnya nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita wajar menerapkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran mereka kerana ia mampu diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti nilai tanggungjawab, kerjasama, tolong-menolong dan sebagainya. Untuk kesimpulan dan cadangan tersebut, ia merangkumi keseluruhan refleksi kendiri mingguan saya daripada minggu yang pertama sehingga minggu yang ke-10. Sekian sahaja sesi pembentangan saya. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.